Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1366. Antara paparan utama. Dulu lawan, kini kawan. 5 tekad kerajaan perpaduan buat PN tidak tidur lena. Sahut atau belagak sombong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas hampir 25 tahun, suara Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali bergema di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Lebih istimewa, Anwar kembali berucap di pentas itu sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam sebuah acara bersejarah Convention Nasional Kerajaan Perpaduan yang menghimpunkan 19 parti yang mendukung kerajaan pimpinannya. Kali terakhir Anwar berucap di Dewan Merdeka adalah pada Perhimpunan Agung UMNO PAUS 1997, iaitu ketika beliau memegang jawatan timbalan Presiden parti itu. Anwar yang juga pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan Malaysia ketika berucap menzahirkan ucapan terima kasih kerana diberi peluang untuk kembali ke pentas itu. Hari ini saya hadir dengan penuh semangat, dengan berbagai perasaan, kerana saya setelah 25 tahun seperti yang disebut oleh Presiden UMNO tadi berucap di Dewan Merdeka. Terima kasih kerana beri kesempatan kembali ke Dewan Merdeka. Demikianlah kenyataan sejarah. Katanya yang juga pengerusi Pakatan Harapan ketika menyampaikan amanat konvensyen itu. Anwar sebelum ini pernah hadir bagi mempengerusikan mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Menara Dato' On, WTC dan juga majlis berbuka puasa bersama pengamal media dan penggiat seni tanah air tetapi tidak menyampaikan sebarang ucapan. Terdahulu ketika Anwar melangkah masuk ke Dewan Merdeka, beliau disambut dengan tepukan gemuruh dan sorakan daripada Lautan Putih, kira-kira lebih 3,500 hadirin yang terdiri daripada pemimpin perwakilan 19 parti politik yang mendukung kerajaan perpaduan serta penyokong kerajaan. Dan kali ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kembali untuk menyampaikan ucap pertama di pentas utama Dewan Merdeka ini, dan sama-sama kita saksikan amanat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang juga merupakan pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Sejarah juga tercipta apabila konvensyen itu turut menyaksikan ramai pemimpin tertinggi dan perwakilan serta delegasi parti politik menjejakkan kaki dan berucap buat pertama kali di Dewan Merdeka, iaitu lokasi yang amat sinonim dengan UMNO. Antara mereka adalah Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke, Pengerusi Gabungan Parti Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah Datuk Seri Haji Jinur. Malah dalam sesi bicara rakyat, sesi dialog dan ucapan ketika Konvensyen Wanita Perpaduan dan Konvensyen Pemuda Perpaduan pada sebelah pagi, rata-rata pemimpin serta wakil parti menyifatkan perhimpunan itu sebagai noktah kepada pemusuhan masa lampau antara parti politik. Malah ramai melaung ungkapan dulu lawan kini kawan yang merujuk kepada situasi 19 parti politik berkenaan yang dahulu sering bersaing dan bermusuhan, namun kini bersepakat membentuk kerajaan perpaduan yang stabil di peringkat persekutuan dan negeri. Mereka turut yakin konvensyen yang julung kali diadakan itu menjadi wadah kepada kesemua 19 parti politik di bawah kerajaan perpaduan untuk membina semula negara bangsa yang kukuh dan stabil serta memakmurkan kehidupan rakyat. Justru Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta supaya tidak lagi menoleh ke belakang dan terus memacu Malaysia menjadi sebuah negara terkehadapan termasuk di pentas antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun terdapat kritikan daripada pelbagai pihak terhadap kepimpinan negara dan kerajaan sedia ada, namun perkara itu harus diabaikan demi pembangunan yang mapan. Di hadapan ini, rakyat seluruh negara mahu Perdana Menteri bersama-sama 19 parti dalam kerajaan perpaduan yang ada terus memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang terkehadapan, katanya.
Ahmad Zahid berkata beliau serta timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan rakan-rakan dalam Kabinet akan pasti terus mendukung cita-cita murni yang dihasratkan Perdana Menteri di pentas antarabangsa. Inilah pemimpin bertaraf dunia yang harus kita dukung. Kami, UMNO dan BN, mohon Datuk Seri Anwar kembalikan Malaysia untuk berada di garisan hadapan semula antara negara-negara ASEAN, katanya sambil meminta hadirinnya hadir untuk memberikan tepukan gemuruh kepada Perdana Menteri. Konvensyen yang diadakan jelas memperlihatkan bahawa masa depan politik baharu negara sedang dilakar yang menjunjung kemajmukan dan kepelbagaian dengan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Walaupun hakikatnya UMNO dan BN hanya memenangi 30 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu, namun parti itu adalah pelengkap kepada kerajaan perpaduan. Barang diingat, tanpa yang 30 kerusi BN tidak ada kerajaan perpaduan. Manakah mudarat yang lebih besar sama ada dengan pihak di sana atau pihak di sini? Jawapan ada pada kalian. Tahniah Perdana Menteri, tahniah Kerajaan Perpaduan. Teruskan hasrat membela negara. Teruskan meniti jambatan kejayaan dan fokus kepada perjuangan untuk rakyat. Kami akan terus menyokong dan mendukung setiap cita-cita murni negara dan sila abaikan anasir-anasir jahat yang cuba meruntuhkan. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan semalam dilihat sebagai satu peristiwa yang masih janggal dilihat walaupun selepas semua penjajaran politik sejak 2016. Pemimpin DAP bercakap di atas pentas yang pernah digunakan oleh pemimpin UMNO untuk menyerang mereka dahulu dan laungan reformasi bergema di Dewan Merdeka di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Mesej diulang sepanjang hari adalah jelas, saling memaafkan, melupakan permusuhan silam dan menamatkan persaingan politik berdekat-dekat sambil menampilkan keutuhan Barisan Bersatu kepada rakyat. Himpunan itu untuk orang ramai dan ahli parti yang kebanyakannya masih lagi kekok terhadap idea bekerjasama dengan musuh lama mereka menjelang 6 pilihan raya negeri akan datang. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail merumuskannya dengan baik, berkata slogan partinya, lawan tetap lawan kini boleh ditukar kepada dulu musuh kini kawan. Presiden MCA Wee Ka Siong dan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke yang masih cuba mencari keserasian politik mengungkapkan keadaan itu melalui pantun. Wee yang terlebih dahulu berucap di pentas berkata, dulu lawan, kini kawan. Dulu kawan, kini lawan. Tak kisah lawan ataupun kawan, yang penting hati rakyat patut ditawan. Ini semua takdir Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Locke kemudian membalasnya dengan pantun yang hampir sama. Dulu lawan, kini kawan. Lawan sampai jadi kawan. Tak kira kawan atau lawan. Yang penting Malaysia aman. Sekian, terima kasih. Konvensyen ini bukan sahaja mengenai soal perdamaian dan saling memaafkan antara parti-parti gabungan Kerajaan Perpaduan. Malah ianya diakhiri dengan semua pimpinan 19 parti politik membaca ikrar 5 tekad utama untuk Malaysia yang lebih baik. Antaranya mencari jalan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui tawaran lebih banyak peluang dalam pelbagai sektor serta memastikan akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan yang berkualiti. Selain itu, pemimpin Kerajaan Perpaduan juga bertekad untuk meningkatkan ketelusan dalam pentadbiran dan menghapuskan ketirisan dalam perbelanjaan supaya lebih ramai rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada inisiatif kerajaan. Pada masa sama, mereka berikrar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai pemangkin pembangunan sambil mengambil pendekatan keseluruhan untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Sementara itu, Konvensyen Kerajaan Perpaduan hari ini dijangka bakal diadakan di peringkat negeri. Konvensyen ini juga mungkin menjadi majlis tahunan yang mungkin melangkaui tempoh pentadbiran sekarang. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah membentuk pentadbiran hari ini berkata, kerajaan madani sekarang boleh terus mentadbir selepas pilihan raya umum akan datang jika mereka semua terus menyokong pengerusi PH itu. Pun begitu, semua tekad ini akan diuji jika gelombang hijau Perikatan Nasional dapat menembusi Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang yang diterajui oleh PH dalam 6 pilihan raya negeri akan datang. Sesungguhnya, Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 semalam memberi isyarat jelas bahawa Kerajaan Perpaduan yang dibentuk hasil sokongan 19 parti politik selepas pilihan raya umum ke-15 adalah stabil. Berucap buat julung kali di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur selepas 25 tahun lalu,
Anwar menegaskan bahawa isyarat kestabilan itu bukan sahaja kepada rakyat, malah kepada dunia. Kerajaan ini bukan sahaja stabil tapi akan kekal sehingga PRU akan datang, katanya dalam amanat perdana sempena Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 di Kuala Lumpur yang dihadiri lebih 3,500 perwakilan. Maka dengan itu, geng cukup jumlah kelihatannya sudah mula ketar lutut. Mandi tak basah, tidur tak lena. Usaha mereka untuk melihat kejatuhan dan kehancuran kerajaan perpaduan semakin hari semakin buntu. Semakin ditarik, semakin ketat ikatan perpaduan yang terjalin antara 19 parti yang mendukung Perdana Menteri. Apalagi yang mereka ingin katakan kecuali rasa kecewa dan terkilan. Puas mereka tunggang Melayu dan Islam tetapi ketewasan semakin mendekati mereka. Di sebelah sana nampaknya akan terus menggigit jari dan mengigau di siang hari. Kita sebagai rakyat Malaysia suka teh tarik kita, tetapi tidak apabila ia dikeluarkan dari kepala paip. Namun ia berlaku di Kelantan. Rakyat bersuara tentang air yang berlumpur dan berwarna seperti teh tarik mengalir keluar dari paip di rumah mereka. Memburukkan lagi keadaan, di kalangan mereka ramai yang terdedah kepada air yang tercemar ini menderita dengan penyakit kulit. Apa yang sedang berlaku di Kelantan sekarang? Bertahun-tahun jika tidak berdekat-dekat, rakyat di Kelantan telah pun mengeluh tentang kualiti air yang rendah di negeri tersebut. Malah menurut bekas Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, hanya 71.7% daripada 1.7 juta penduduk yang menetap di Kelantan mempunyai akses kepada bekalan air yang bersih. Bulan September 2022 menyaksikan masalah ini mencapai kemuncaknya apabila rakyat Kelantan mendapati paip-paip mengalir dengan air berwarna perang seperti air kegemaran Malaysia. Lebih teruk, penduduk yang didedahkan kepada air yang tercemar ini menghidap penyakit kulit dan pendedahan selanjutnya akan membawa kepada penularan penyakit bawaan air berjangkit seperti taun, cirit-birit, disentri, hepatitis A, kepialu dan polio. Kecewa dengan sikap tidak peduli pihak berkuasa tempatan dan kerajaan Melayu Islam yang mentadbir negeri berkenaan terhadap isu ini, ramai rakyat Kelantan telah menggunakan media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk menyuarakan aduan dan kegelisahan mereka tentang bekalan air yang tercemar. Atas dasar prihatin dan kesesamaan, Kerajaan Kelantan digesa segera menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan masalah bekalan air bersih di negeri itu. Yang di-Pertua Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Kelantan, Muhammad Syahira Muhammad berkata pihaknya menyambut baik komitmen ditunjukkan Anwar untuk melaksanakan projek bekalan air yang lengkap kepada rakyat Kelantan. Selain bantuan berbentuk suntikan dana, ABIM Kelantan menggesa Kerajaan Persekutuan turut membantu dalam urus tadbir air Kelantan Sdn Bhd AKSB yang diakui sendiri kelemahannya oleh pemimpin PAS. Tuan Ibrahim Tuan Man dalam jawapannya di Parlimen pada 21 Julai 2022 menyatakan kelemahan urus tadbir AKSB yang tidak mampan menjadikan entiti tersebut menghadapi kesukaran dalam memberikan perkhidmatan air terawat kepada rakyat Kelantan, katanya kepada media. Terdahulu Malaysia kini melaporkan Anwar menyatakan hasrat kerajaan untuk menyelesaikan sepenuhnya masalah bekalan air bersih yang dihadapi negeri Kelantan sejak berpuluh tahun lalu. Bagaimanapun tegasnya usaha tersebut memerlukan kerjasama sepenuhnya daripada kerajaan negeri. Perkara itu sudah dipersembahkan kepada Sultan Kelantan Sultan Muhammad V dalam pertemuan dengan pihak istana sebelum ini, maklum Anwar. Kelantan ini menghadapi masalah bekalan air bersih agak serius. Jadi saya nak mengemukakan cadangan supaya kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kita adakan pertemuan dan kerjasama dengan projek bekalan air yang lengkap dan tepat untuk negeri Kelantan keseluruhannya, kata Perdana Menteri. Sungguh, lampu hijau diberikan Anwar perlu disambut dengan semangat negara persekutuan serta kesungguhan di pihak kepimpinan Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri perlu segera sahut ajakan terbuka Perdana Menteri demi masa depan dan kemaslahatan rakyat. Anwar membuktikan keterbukaan pentadbiran dan menolak bahawa isu keperluan rakyat yang sekian lama itu tidak wajar dijadikan modal politik. Jadi sekarang, semuanya terserah kepada Kerajaan Kelantan untuk menyahut ajakan itu dengan rendah hati atau dengan lagak bodoh sombong. Semuanya di tangan anda. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.